Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Nurul Izzah, puteri kepada Anwar Ibrahim, selalu membuat kejutan demi kejutan. Tetapi yang baiknya di dalam PKR ini, walaupun saya bukan ahli PKR, jangan salah faham, saya bukan ahli PKR, saya tak pernah undi PKR. Kerana apa? Belum pernah ada PKR bertanding tempat saya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, Nurul Izzah. Kebaikan di dalam PKR ini nampak memang betul-betul seimbanglah wanita dengan lelakinya. Okey, so Nurul Izzah akhirnya membuat keputusan yang pasti mengejutkan semua orang, tetapi sudah dapat diramal sejak mula. Nurul Izzah hasrat untuk kekal terus bertanding di kerusi Permatang Pau. Ini barulah betul. Barulah betul. Jangan kerana tiba-tiba dia itu naik parti, naik presiden parti, suka-suka. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, Nurul Izzah berhasrat untuk kekal terus bertanding di kerusi Permatang Pau. Naib Presiden PKR, Nurul Izzah Anwar menyuarakan hasrat beliau untuk mahu kekal bertanding di Parlimen Permatang Pau pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 akan datang. Katanya, saya bukan pemutus kata, walaupun hati ini memang teringin untuk kekal bertanding di kerusi Permatang Pau, katanya. Sebagai seorang askar dalam parti, saya berharap tidak akan digugurkan daripada menjadi calon dan diberikan kerusi sebagaimana yang dipohonkan hati, iaitu Permatang Pau. Katanya dalam satu sidang media sebelum merasmikan sesi dialog bersama Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK di sini pada hari ini. Nurul Izzah yang juga adalah pengerusi Majlis Pimpinan Negeri MPN Perlis, Kedah dan Pulau Pinang itu berkata, pimpinan Pakatan Harapan telah menetapkan 20 September untuk membincangkan soal persediaan PRU15 seperti pembahagian kerusi dan calon yang diharapkan boleh selesai sebelum Oktober. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Soalan yang mungkin kamu boleh komen, yang seronok untuk kita kongsi bersama-sama. Adakah Nurul Izzah boleh menang semula di Permatang Pau? Walaupun apa yang sudah berlaku di dalam PRU14 di mana ramai orang mendakwa Pakatan Harapan gagal untuk melaksanakan banyak manifesto, gagal untuk melaksanakan banyak janji-janji yang jadi capati. Tetapi, bolehkah puteri Anwar Ibrahim ini, iaitu Nurul Izzah ini, menang di Permatang Pau? Ataupun buat pertama kalinya, beliau mungkin kalah di Permatang Pau. Apakah peluangnya untuk menang? Adakah beliau boleh menang? Dan terlebih dari itu, sebelum menang, adakah dia dicalonkan semula sebagai calon untuk Permatang Pau? Apa pendapat kamu? Kamu boleh tinggalkan di ruangan komen kamu. Dan seterusnya, kamu boleh share lah supaya kita boleh sentiasa berborak-borak, bertanya kabar dan sebagainya, kan? Okey. Jadi soalan seterusnya yang padu, yang mantap, yang perlu dijawab, kamu boleh komen, adalah adakah PKR Pakatan Harapan boleh menang sekali lagi dalam PRU15? Ataupun Pejuang yang menang, ataupun gabungan parti-parti yang lain yang menang, ataupun tiba-tiba BN UMNO menang semula. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tekan komen, tulis banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Memang tak eloklah untuk mengkafirkan. Takkanlah sesama sama agama. Tapi kerana parti politik sanggup untuk kafirkan orang ini dan itu dan sebagainya. Tak eloklah macam tu, kan. Okay. Tapi apapun, nasi sudah menjadi bubur. Perkara itu sudah berlaku. Bermula daripada apa yang terjadi dulu, iaitu pada waktu itu kalau saya tidak silap, PAS pernah melabel parti UMNO sebagai parti kafir. Pada waktu itu, ya, pada waktu itu.
Kemudian akhirnya tiba-tiba sahaja PAS bekerjasama dengan UMNO menjadi muafakat nasional. Dan sekarang ini Tun Mahathir kata PAS kafir. Sebab dia kata yang dulu kata UMNO kafir, sekarang bekerja sama dengan orang parti kafir. Jadi sekarang ni kafir lah. Begitulah katanya. Tetapi alih-alih tuan-tuan dan puan-puan, Musyidul Am PAS, iaitu Hashim Jasin, membuat kenyataan yang pasti membuat Tun Mahathir terkejut betul. Terkejut. Kamu boleh komen, betulkah alasan dia ini? Atau alasan ini memang alasan yang lucu, yang tak boleh masuk akal? Apa pendapat kamu? Kamu komen ya. Kata PAS kafir, ini respon padu Musyidul Amnya. Kata PAS kafir, ini respon padu Musyidul Amnya. Musyidul Am PAS iaitu Hashim Jasin menyelar tindakan Dr. Mahathir yang kembali membangkitkan isu parti kafir sebagai sangat tidak cerdik. Katanya benda dah lama dah selesai dah. Kenapa dia nak ungkit balik? Ada tak mana-mana orang dan pemimpin UMNO terutamanya masih mendakwa seperti dia? Katanya lagi, bagi saya PAS dan UMNO tu kafir dah selesai dah. Kalau dulu sembahyang 2 imam, sekarang dah tak berlaku lagi, katanya kepada FMT. Mahathir yang juga adalah pengerusi pejuang melabel PAS sebagai parti kafir, mengikut tafsiran parti itu sendiri kerana sanggup bekerjasama dengan UMNO dan parti bukan Islam demi kuasa dan kedudukan. Ahli Parlimen Langkawi itu berkata, Presiden PAS iaitu Abdul Hadi Awang yang didakwa pernah mengkafirkan UMNO kerana bekerjasama dengan parti bukan Islam, kini merelakan PAS dikafirkan untuk bekerjasama dengan UMNO menerusi Muafakat Nasional MN. Hashim berkata, mendakwa tindakan Mahathir membangkitkan semula isu kafir-mengkafir seolah-olah sengaja mahu memecah belahkan usaha agenda penyatuan ummah yang sedang digerakkan oleh PAS. Malah katanya, tindakan Mahathir suatu ketika dulu yang mengasingkan agama dengan politik menerusi frasa agama suku, politik suku, berjaya ditangani oleh Hadi yang ketika ini sedang sedia berunding dan bekerjasama dengan mana-mana parti, termasuk UMNO dan bukan Islam atas semangat perpaduan ummah. Wow. Kerjasama dengan parti bukan Islam waktu Nabi dah ada. Dengan syarat mereka hormati Islam, katanya. Jangan kita nak tegatkan Islam ada yang bangkang macam DAP. Itu PAS tak sanggup kerjasama, katanya. Bila Mahathir memisahkan politik dengan agama, Hadi satukan. Jadi petua Hadi itu mengubah penyakitnya, iaitu perpecahan antara orang Islam, katanya lagi. Amanat Hadi merujuk ucapan ahli Parlimen Marang itu pada 7 April 1981 ketika beliau menjadi Pesuruhjaya PAS Terengganu. Petikan ucapan itu kerap dibidas UMNO kerana didakwa mengkafirkan ahli parti komponen terbesar Barisan Nasional itu. Sekian berita. Kita jumpa lagi. Berikan komen kamu. Apa pendapat kamu? Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.